Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam episod yang kelima untuk Apa Cerita YB. Hari ini saya bersiaran lebih kurang seorang diri. Rara dia tengah sibuk berkempen, giliran dia untuk keluar, saya tak tahulah dia pergi mana minggu ni. Jadi mungkin lepas ni kita suruh dia pula handle Apa Cerita YB seorang-seorang. Tapi untuk minggu ni, sebelum ni kita cakap kita nak bawa tetamu daripada Pulau Pinang kalau tak silap. Tapi kita skip dulu Pulau Pinang. Kita tunggu jadual orang tersebut lapang sikit. Kita bawa tetamu daripada yang dekat sikit, Selangor. Nanti kita perkenalkan. Tapi dalam masa yang sama saya ingat mungkin kita semua tahu minggu ni kita dilanda dengan sedikit berita sedih atas pemergian besar. Sebenarnya bukan sedikit lah, sebenarnya sangat sedih sebenarnya. Pemergian besar Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Dagangan Dalam Negeri kita, merangkap timbalan Presiden Parti Amanah Negara yang membuskan nafasnya terakhir di Sultanah Bayah Al-Usta dan sudah pun dikebumikan di Johor. Ramai yang turun untuk bersama mengiringi pemergian beliau untuk memberi penghormatan terakhir. Jadi saya kira dalam kesempatan ni saya ucapkan sekali lagi takziah kepada keluarga Allahyarham. Dan saya ingat ini adalah satu perkara yang sangat memberi kesan kepada kita semua, dan paling penting sekali saya harap inisiatif yang diperkenalkan oleh beliau. Saya kira sejak daripada kerajaan persekutuan ni, kerajaan perpaduan ni mula mentadbir, inisiatif Rahmah, Payung Rahmah tu adalah inisiatif yang paling terkenal, paling popular, dan alhamdulillah kita ingat selepas pemergian beliau, ramai pihak yang pernah terlibat, termasuk daripada pihak-pihak korporat, swasta, Maidin dan segalanya itu menyatakan komitmen untuk meneruskan lagi agenda Rahmah ni. Jadi pemergian beliau, walaupun kita bersedih, namun kita syukur Allahyarham meninggalkan kita sebuah legasi yang bukan sahaja soal terkenal dalam kalangan rakyat, tapi sebenarnya memberi kesan yang sangat besar, terutama buat rakyat-rakyat yang kurang berkemampuan. Inisiatif Rahmah ni adalah satu rahmah buat semua. Jadi Al-Fatihah kita kirimkan kepada Allahyarham, dan sekali lagi takziah atas kehilangan ini. Kita kekal bersedih, namun saya percaya semangat beliau itu harus kita pegang dengan erat. Minggu ni, macam saya sebut tadi, kita akan bawa seorang tetamu dari Selangor. Sabar kejap. Dia tengah nervous. Tapi kita masuk pula lagi satu lagi perkara. Saya ambil kesempatan ni juga, sebenarnya pagi tadi, di hari kita rekod ni, iaitu 27 hari bulan Julai 2023, pagi tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja umumkan iaitu inisiatif ekonomi madani, iaitu memperkasakan rakyat. Ada banyak perkara-perkara yang diumumkan beliau. Adalah yang pick up, antara lainnya RM100 e-kredit untuk semua golongan dewasa yang berpendapatan di bawah RM100,000 setahun. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah tujuannya dalam memperkasakan ekonomi rakyat tersebut. Kita ni negara yang berpendapatan baik, pertumbuhan ekonomi ni baik, namun kadang-kadang tidak selaras dengan pendapatan isi rumah. Jadi inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan di bawah inisiatif ekonomi madani ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa pertumbuhan yang sedang dinikmati oleh negara, dinikmati oleh sektor-sektor ekonomi penting ini dapat kita translatekan atau dapat kita terjemahkan juga kepada isi rumah. Dan kita juga harus mengambil kira keperluan-keperluan golongan-golongan yang tertinggal. Sebab itu antara perkara yang saya kira memberi banyak manfaat kepada golongan-golongan yang bekerja ini, antara lain ni termasuklah memperkukuhkan komitmen dan amalan terhadap tata kelola dalam perolehan. Perolehan ni penting. Kalau siapa yang jaga kerajaan, perolehan ni adalah sektor yang paling sensitif. Jadi memperkasakan perolehan ni supaya apa sahaja perancangan ekonomi yang dibuat oleh kerajaan sampai kepada sasaran dia yang betul. Jadi taklah sangkut dekat orang yang sama saja kan, kroni yang sama, kartel yang sama. Keduanya, yang ni yang baik, iaitu
memperkasakan golongan-golongan pekerja kontrak dan juga sektor tidak rasmi melalui pemeluasan jaringan perlindungan sosial, PERKESO dan juga KWSP, terutama sekali kepada kumpulan-kumpulan pekerja gig, riders dekat luar sana. Kalau ingat minggu lepas ada perhimpunan Ride Plus oleh Perdana Menteri yang mempertemukan Perdana Menteri dengan anak-anak muda belia yang bekerja dalam sektor ekonomi gig ini. Jadi inilah inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memastikan yang sekarang ni berjumlah jutaan orang yang bekerja dalam sektor gig ini, sebab ini adalah sektor pekerjaan utama anak muda sekarang. Dan kita pastikan apa saja inisiatif ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan perlulah sampai kepada sasaran sebenar. Dan inilah inisiatif-inisiatif yang saya harap kita dapat sama-sama manfaatkan. Ada banyak lagi, antaranya memperkasakan juga institusi TVET, ya, penlibatan sektor swasta yang lebih aktif supaya setiap silibus, setiap pelatih yang kita keluarkan menerusi institusi-institusi TVET berlainan ni, ada yang bawah IKBN, di bawah KBS, ada juga di bawah KSM dan sebagainya. Kita pastikan golongan-golongan yang keluar ini dapat memasarkan diri mereka dalam sektor pekerjaan mengikut keperluan semasa. Jadi dia tidaklah belajar lain, keluar kerja lain. Okey, itu lebih kurang. Saya percaya boleh cari lagi maklumat-maklumat tentang ekonomi badani dalam memperkasakan rakyat ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan tiada yang tertinggal dalam pembangunan negara. Itu sedikit sebanyak kita cakap tentang apa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pagi tadi. Sekarang kita masuk kepada tetamu yang kita bawa hari ini, seorang anak muda, wanita yang baru saja diumumkan sebagai calon untuk Dewan Undangan Negeri Sementa Selangor. Dikabarkan anak jati sementa, bukan setakat anak jati Selangor, anak jati sementa. Dia kata dia tak pernah keluar pun daripada Selangor ni, dia tak pernah keluar pun daripada sementa kecuali waktu dia belajar diploma. Itu nanti kita tanya lagi. Saya perkenalkan dan saya we would like to welcome saudari ataupun puan sebenarnya, Ernie Syafrina Azizi. Ernie Afrisha. Ernie Afrisha Azizi. Syafrina siapa? Sorry. Ernie Afrisha Azizi, kita punya calon bagi DUN Sementa. Sebab saya selalu panggil dia Ernie. Tu tadi saya nak panggil Ernie ke tak? Tak, jangan panggil Ernie. Habis panggil apa? Afrisha. Sebab atas ketaundi nanti dia akan guna nama Afrisha Azizi. Nama yang lebih dikenali dekat Sementa. Sekarang adalah penyelaras DUN di Sementa. Sebelum bubar itulah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Alright, dia nervous. Tapi kita bagi dia soalan-soalan asas dahulu. Okay. Kita ada dalam lebih kurang setengah jam untuk sesi temu bual kali ini dalam Apa Cerita YB. Apa Cerita YB ni memanglah nama dia Apa Cerita YB, tapi kita harap janganlah terlalu ingat ini politik heavy sangat. No. Kita start dengan yang relax dulu. Yang pertama, saya tanya dulu. Dah bersedia untuk bertanding dalam pilihan raya kali ni? Sudah bersedia daripada sebelum pengumuman calon lagi. Memang dah bersedia lah. Apa jua keputusan Presiden, Alhamdulillah Presiden telah mengangkat, melantik anak jati Selangor ataupun anak jati Sementa sendiri. Itu je? Bersedia. Okay. So nak kena panggil Afrisha lah. Panggil Isha. Pendek Isha pun cukup sebab Afrisha tu macam panjang sangat untuk orang ingat. Isha pun okey dah. Isha, okey. Tak apa, saya panggil dia Afrisha lah sebab itu nama atas ketaundi kan. Betul. Ambillah peluang ni untuk kempenkan diri. Tadi producer pun cakap banyakkan sebut Sementa, banyakkan sebut nama atas ketaundi. So boleh. So untuk Afrisha menjelang pilihan raya negeri kali ini, tentu sekali ini adalah peluang besar pada usia, berapa sekarang usia? 25 tahun, dan bakal bertanding kali pertama di tempat yang sebenarnya sensitif, hot seat yang ada kontroversi. Ya, apa kontroversi? Cuba cerita sikit. Kontroversi, saya rasa semua orang tahulah tentang pengkhianat sebelum ni, yang langkah Sheraton semua tu. So ini
cabaran yang sangat luar biasa dalam hidup saya untuk meletakkan diri sebagai calon di Dun Sementa lepas pengkhianatan berlakulah untuk di Dun Sementa, sebab kesannya sangat mendalam untuk penduduk-penduduk di Dun Sementa terutamanya, sebab diorang ni ingat diorang bagi undi tu untuk seseorang tu tapi dikhianati. So impactnya bila saya start, saya sebenarnya dah lama dah start kerja, diorang masih mengingati yang ini yang daripada sekian-sekian ke. Kalau saya kata insyaAllah saya bukan, insyaAllah saya akan, sebab saya sendiri anak jati Kampung Sementa, takkan saya nak buat begitu. Saya di mana-mana pun takkan saya nak buat begitu dengan mudanya saya. Tapi kesannya tu dekat penduduk sebenarnya masih ada. So saya memang kena counter apa yang pemimpin sebelum ni buat dengan berbagai cara lah. Dengan warga emas caranya lain, terutamanya anak muda. Walaupun waktu tu mereka tak mengundi, tapi gelombang Sementa menang hari tu memang sangat bagus. Tapi lepas dikhianati ni, diorang punya terkesannya tu saya kena counter balik. Saya harap dengan kerja-kerja yang saya lakukan ni ataupun saya turun padang ni dapat mengubatilah hati-hati mereka yang mengundi pemimpin yang sebelum ni. Macam mana respon setakat sekarang? Respon setakat ni alhamdulillah okey. Sekarang kita pun dah di dalam kerajaan perpaduan. Di kerajaan perpaduan of course lah kita bersama dengan pemimpin ataupun bersama penduduk-penduduk yang pengundi UMNO, boleh sebut pengundi UMNO. Alhamdulillah respon sangat okey, tapi gerak kerja ni kena luar biasa. Kalau nak diikutkan dalam data, Sementa ni adalah dia punya, kita nak menang tu 50-50. Tapi kita ni anak jati Kampung Sementa, kita tak naklah 50-50, kita nak menang. Saya nak buktikan anak jati, sebab sebelum ni bukannya anak jati Kampung Sementa boleh menang. So saya nak buktikan, saya sendiri menaruhkan diri saya yang muda ni untuk mewakilkanlah suara-suara penduduk di Dun Sementa. Tu yang paling penting. Kawan-kawan sekolah semua okey? Kawan-kawan semua okey, alhamdulillah. Diorang memang dah tahu yang saya ni daripada background politik, dan diorang memang dah anggarkan yang aku rasa Syah, kau ni dah besar mesti masuk politik lah. Walaupun waktu tu saya masih belajar, saya memang sukalah ambil tahu pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, cerita-cerita kat sekolah walaupun cikgu tak bagi ke kan. Memang saya selalu ceritalah dengan kawan baik, tapi saya tak pernah imagine yang saya sedalam ini di politik, sebab dia jadi secara natural. Mak Ayah ni memang orang yang terlibat secara langsung kan dengan politik dan di peringkat akar umbi sendiri dari selama ni buat kerja dengan penduduk setempat. Betul. So sekarang ni bila dah nak jadi calon ni, antara perkara yang paling saya kira paling susah lah itu semua. Ya, saya pun pernah jadi calon kali pertama, tak lama baru 7-8 bulan lepas jadi calon kali pertama. Malah agak mencabar kan dalam pilihan raya yang lepas tersebut. Jadi kali ni saya nampak terus terang Frisha, saya kira pilihan raya negeri kali ni jauh lebih hangat lah. Jauh lebih hangat, jauh lebih mencabar berbanding dengan pilihan raya umum yang lepas. Pilihan raya umum lepas saya kira memang ramai yang ada macam keyakinan siapa yang masuk sebagai calon harapan pada waktu itu, terutama sekali dia ada sedikit kelebihan lah. Sebab kita berlawan waktu itu dengan banyak wajah-wajah baru dan sebagainya. Tapi kali ni dia berbeza. Kita kena akui sebab ni cerita YB ni dia kita tak ada ni kita tak ada nak sembunyi-sembunyi bila cakap. Contohnya dalam pilihan raya negeri kali ni kita tengok PN sendiri pun all out. Dia letak orang yang gila korang ni kan, calonkan orang-orang yang kita pun tak jangka masuk politik dan sebagainya, berbanding dengan kita di pihak Harapan dan Barisan Nasional yang mempertaruhkan tokoh-tokoh yang memang dah biasa buat kerja politik daripada lapangan. Tapi tak semestinya nama tu dikenali ramai. So
ni nak masuk ni macam mana agaknya nak perkenalkan balik diri, nak lawan dengan gelombang-gelombang yang tengah dia hangat-hangatkan ni lah. Okay. Kalau isu di sementa, mungkin orang akan naikkan isu saya muda dan saya punya pihak lawan agak mungkin dia dah berpengalaman, kita tak tahu. Mungkin isu muda ataupun berumur ni akan naik kalau di Don Sementa. Tapi saya pasti penduduk-penduduk di Don Sementa ni boleh menilai lah. Dia boleh menilai siapa yang turun padang ataupun siapa yang tak turun padang. Siapa yang turun padang hanya untuk pilihan raya je. Okey. Itu dah berapa tahun sekarang saya. dah buat kerja penyelaras? Kalau ikutkan sebelum penyelaras, saya memang dah buat kerja betul-betul habis degree, ijazah sarjana muda. Saya memang dah terus join politik lah untuk tolong orang-orang di Don Sementa. Kemudian saya diberi amanah daripada Menteri Besar sendiri, Menteri Besar Selangor, untuk megang jawatan penyelaras Don Sementa lah daripada tahun lepas. Dan apa benda yang paling setakat ni lah sebagai penyelaras, dia tahulah penyelaras ni kuasa ataupun peranan ni taklah sebesar Don. Ya betul. Malah kita pun bukannya ada allocation ke? Elang. Ada allocation untuk dana untuk buat apa-apa, ada sikit? Ada. Okay, so apa benda yang best yang jadi you punya Afrisha punya trademark ataupun you punya benda besar lah dekat Sementa yang kalau orang tengok orang tahu ini Afrisha yang buat. Benda yang paling best, walaupun macam YB cakap ada location tu ada, tapi dia tak sebesar Adun, tak apa. Tapi saya dapat at least membantu, at least saya dapat turun sikit pun tak apa. So bila saya dapat amanah tu, apa-apa saja jenis masalah ataupun rintangan kekangan dekat tempat tu, saya turun. Kalau saya tak dapat tolong ataupun tak dapat tolong sepenuhnya, saya tolong sikit pun tak apa. Itu saya rasa macam permulaan yang sangat baik. Saya pun mula daripada muda, tapi pengalaman yang saya... Mula daripada muda? Saya mula daripada muda. Ni muda lah, tengah muda ni. Bukan muda yang lagi satu. Okay. Ini diri saya yang lagi muda. Okay. Saya umur yang muda, tapi pengalaman tu sangat besar. Kalau orang kata apa pengalaman permulaan hidup kau yang paling besar pernah jadi dekat diri saya, adalah saya dilantik sebagai penyelaras Don Sementa. Itu adalah permulaan yang sangat cantik untuk saya. Kalau mungkin saya tak jadi penyelaras Don Sementa, saya tak ada dekat sebelah YB sekarang. So itu besar lah untuk saya, sebab macam-macam saya dengar, orang marah ke, orang suka ke. Marah tu lebih lah kan, sebab kita ni muda, jumpa orang-orang berusia macam-macam, mereka akan bagi nasihat. So saya akan ambil, saya akan olah lah, saya akan mostly yang berbagi nasihat saya memang akan ikut. Yang baik saya akan ikut. Untuk Sementa ni tak jawab soalan lagi ni sebenarnya. Yang mana? Saya tanya lagi. Okay, contohnya dekat Sementa, berapa lama sekarang jadi penyelaras? Dekat setahun. Dekat setahun. Okay, dalam tempoh setahun tu ni nak jadi Adun kan? Kita tanya lah soalan susah-susah sikit. Tak ada masalah kot. Tak ada. Dia sepanjang dia penyelaras tu, cuba ingat satu benda yang you selesaikan masalah kat situ, yang mana orang akan ingat. Ini Afrisha buat. Saya selesaikan masalah baik pulih jalan yang mengakibatkan kemalangan. Itu memang jalan tu kalau orang kampung panggil tu jalan maut. Diorang dah minta bertahun-tahun lah. Settle Alhamdulillah. Sebelum bubar saya settlekan semua. Dan yang paling penting sikit YB, saya nak cakap, saya dapat selesaikan masalah parit yang mengundang banjir yang sangat teruk waktu tahun sebelum ni. Saya waktu saya cakap tu, saya ambil laporan. Mulanya saya jadi penyelaras, saya memang fokus ke isu banjir, isu parit-parit di kampung Sementa, di Don Sementa sendiri. Saya cakap dengan penduduk, saya tak pasti bencana, kita tak tahu bencana yang akan datang. Tapi saya harap usaha saya hari ni dapat mencegah. Lah. Kita tak tahu bencana yang akan datangkan, tapi saya harap usaha tu dapat mencegah. Alhamdulillah. Sebelum bubar juga selesai isu parit di Don Sementa. Good. Sebab sekarang masuk pilihan raya, ini ada kelebihan sikit lah sebenarnya untuk Afrisha. Bila orang nak pilih nanti,
orang tahu you ada track record sikit dekat Sementa, dah buat kerja kan. Jadi good luck, all the best. Thank you. Kita masuk pada soalan yang okey lah, relax sikit lah jangan okey, risau. boleh tenang. Okay, tenang sikit. Kempen nanti dekat Sementa mesti ramai budak muda kan. Ya. Saya baru balik daripada Terengganu tau. So kat Terengganu, salah seorang kita punya rakan lah daripada MK, Waikal, dia bertanding dekat Wakam Memplam. Betul. So unik dia dekat dia punya pusat gerakan utama dia, bilik gerakan utama dia, BGU dia, saya lawat, dia ada gelanggang futsal. Dekat belakang, betul-betul bangunan yang dia buat BGU tu sebenarnya adalah gelanggang futsal dekat Wakam Memplam. Ya, ramai budak-budak muda sebelum ni memang datang untuk guna, untuk sewa. Jadi dia sewa pusat futsal tu dan tukar jadi dia punya BGU. So sekarang ni budak-budak muda boleh datang tempat dia setiap jam. 24 jam dia boleh bagi orang main futsal dekat situ. So budak-budak muda semua datang. Dia buka secara percuma lah sebab dia dah sewakan penuh, dia tak perlu ambil duit sewa. So itu antara perkara yang kawan kita dekat Terengganu tu buat untuk mendekati golongan muda. Frisha buat apa? Okay, saya nanti di Sementa untuk golongan muda, kita sebenarnya dah buat daripada awal Mobile Legend. Okay. Mobile Legend ni setiap minggu saya akan buat pertandingan lah. Kita akan kumpulkan dalam 100 lebih pemuda untuk buat, dan selain tu kita juga ada pertandingan carom. Tahu tak uniknya dekat Sementa ni, carom ni kalau kita dengar orang-orang berusia yang main, tapi di Sementa orang-orang muda yang main. Itu yang uniknya di Sementa. Diorang ni daripada tangan ni keras, daripada lembut untuk jentik carom tu. Tu yang saya rasa diorang pun perlu diberikan tumpuan. Diorang kata permainan ni tak didendang semua, tapi saya ambil, at least saya mulakan mereka daripada bawah. Diorang memang dah masuk pertandingan-pertandingan, tapi kita buat juga dekat Don Sementa, dekat BGU kita. Memang kita ada ruang lah. Ada ruang untuk mereka main carom. Satu lagi, saya sendiri akan pergi ke tempat-tempat anak muda. Daripada mereka ke saya akan pergi ke mereka. Maksudnya di gelanggang takraw ke badminton ke, saya memang akan pergilah ke tempat-tempat tu. Tanpa insyaAllah ada alasan ke, saya memang akan pergi. Tapi bukan apa, dia kadang-kadang orang masuk kempen pilihan raya ni, Frisha, memang kejam kadang-kadang. Dia kata kau buat ni, buat aktiviti Mobile Legend, buat futsal, buat takraw apa semua ni, carom dan sebagainya. Yalah, kita tarik orang untuk datang, untuk kita approach. Tapi tawarannya apa? Betul tak? Itu aktiviti. Kalau tak jadi calon pun boleh buat. Betul. Tawaran je, saya meletakkan diri saya sebagai anak muda lah, untuk InsyaAllah kalau saya menang, saya angkat menjadi adun di Don Sementa sendiri. Saya takkan orang kata, saya akan membela lah nasib-nasib anak muda. Sejujurnya lah saya cakap sendiri ya. Kita ni di Don Sementa, ini saya cakap pasal kampung Sementa. Kampung-kampung lain Alhamdulillah ada juga yang ada dewan, ada juga yang ada padang, ada juga yang tak ada. So saya cakap pada kampung yang tak ada. So sebelum ni, adun sebelum ni tak pernah nak membela nasib anak muda. Kalau anak muda nak bermain di padang ke, ataupun nak main di dewan ke, kita tak ada tempat tu. Kita tak ada tempat tu. Nanti kalau YB diberikan rezeki untuk datang ke Sementa, tengok sendiri, kita tak ada padang, kita tak ada dewan. Dalam kapar kan? Dalam kapar. Memang ada problem sikit lah. Saya dah lawat kapar. Rakan muda, YB. Rakan muda tu di bawah Don Sementa. Kompleks rakan muda dekat kapar tu memang tengah rosak. Dan kita dah pun minta untuk dibaiki. Sebab Selangor negeri besar, tapi Betul. kompleks rakan muda dan kompleks belia sukan kan sendiri kurang memuaskan. Sedangkan Selangor ni negeri aktif bersukan dan sebagainya. So especially dekat kapal tu. Okey. Sebelum ni YB, Bagus. waktu saya kecil lah, rakan muda ni adalah tempat anak-anak muda Sementa berkumpul. Dia nak main skateboard Dekat ke. kan? Kat situ Memang je lah dekat, kan? memang dekat sangat lah. Dia memang bawah Don Sementa.
memang dekat sangat, tapi sejak ada berlakunya sebelum ni memang kita tak dapat. Kita tak dapat nak gunakan, kita tak ada lokasi, kita kena keluar. So itu adalah saya nampak tawaran yang terbaik. Kita letakkan, kita kumpulkan anak muda tapi kita ada lokasinya. Bukannya kita menompang tempat orang lah. Sebab kita ni nak harumkan kita punya nama, selaraskan dengan kita punya Malaysia Madani yang tentang pembangunan. So saya di sini dilantik sebagai calon. Inilah yang saya nak bawa. Lah. Tu cerita kalau menang, kalau kalah. Kalau kalah kita teruskan. Anak muda jangan bersedih. Saya di sini masih muda. Sorry. Ya Allah, jahatnya aku tanya tu kalah. Tak, bukan. Sebab ini bukan waktu untuk kita menjanji saja kan. Tapi orang kena tengok kita ni betul tak ada cita-cita nak lakukan sesuatu. Sebab tu orang akan cakap yelah belum menang macam-macam lah janji. Lepas dah menang nanti nak buat apa kan. Betul lah tu. Itu baru reality menang kan. Tapi okeylah, abaikanlah kalau kalah tu. Kita nak menang. Saya tak nak ganggu. Kita nak menang. Saya tak nak ganggu you punya mindset nak menang tu. Sebab sebentar kita tahu sebelum ni pun diwakili sebenarnya pun oleh kita melompat. So chances ada. Penyokong-penyokong kita ada kat situ. Dan tentu sekali yang paling penting adalah memastikan kita punya penyokong ni kita dapat tarik balik, jumpa balik dan kumpul penyokong baru. Betul. Yang paling penting sebenarnya atas pagar. Golongan pengundi atas pagar. Kadang-kadang orang tengok Frisha sekarang ni hangat lah. Dekat mana-mana tempat pun banyak berhimpun kan untuk ceramah, konvoi dan sebagainya. Memang kalau kau nak lawan benda ni sampai bila pun memang takkan habis. Kalau hari ni kita bawa keluar 1,000 orang, esok orang tu bawa keluar 2,000. Kalau kita bawa keluar 2,000, esok orang tu bawa 4,000 dan sebagainya lah. Tapi yang penting sebenarnya bila kita masuk ke dalam pilihan raya ni, yang paling mustahak bagi saya untuk rakan-rakan lain juga adalah fokus kita. Bukan sekadar kita nak lawan siapa lagi ramai orang kita boleh bawa keluar, mobilize dan sebagainya, tapi time pilihan raya nanti tu macam mana kita nak bercakap dengan masyarakat pengundi yang sebenar. Sebab dalam sementara ada berapa ribu? 68,000 pengundi. 68,000 pengundi, majoriti Melayu 75%. Macam mana you nak bercakap dengan semua orang? Macam mana nak yakinkan 78,000 ni 68,000 ni untuk keluar mengundi dan undi Afrisha, betul. Betul. Sebab tu soal bagi saya dalam pilihan raya ni pengalaman lah sedikit sebanyak kan. Ni cerita ni sebab tadi kita ada sembang sikit kan masuk kempen pilihan raya ni. Kita boleh buat konvoi, boleh buat impunan besar-besaran dan sebagainya yang sebenarnya kadang-kadang menelan belanja juga. Tapi kan lagi baik kalau kita bawa diri kita sebagai sebahagian bermasyarakat. So macam Afrisha sebagai seorang anak jati di Sementa, tentu sekali ada pengetahuan macam mana sebenarnya orang Sementa ni berfikir, macam mana orang Sementa ni melihat siapa yang dia nak sebagai pemimpin, betul. So inilah peluang untuk Afrisha terutama sekali bertemu dengan orang-orang yang atas pagar ni dan sebagainya. Dia macam kena lecture kan. Betul. Okay. Ini saya ambil sebagai pesanan lah okay. daripada YB yang berpengalaman. Tak adalah, mana ada pengalaman baru 7 bulan. Tapi betul. Sebab benda tu mind boggling. Saya kadang-kadang terfikir kan, kita lawan ni esok bawa 2,000, lusa bawa 3,000, 4,000 orang. Betul. Kita rasa bersaing lah sebenarnya. Bersaing kan. Kita dalam tengok pihak lawan, takkanlah kita ni bertanding kita tak tengok. Kita mesti kena tahu. Tapi jangan cuak. Tapi macam YB cakap, saya ni cuak. Sebenarnya jujurlah, saya banyak je contohkan YB muda yang ada sekarang ni, apa yang baik saya ikut. Macam YB sekarang, YB Rara, memang saya meneliti lah apa yang beliau buat dan jadikan contoh yang baik. Rara, kau tak ada kat sini pun dia ingat. Saya ingat YB Rara ada, tapi insyaAllah next time. Bukan sebabnya kita
pengundi yang nak menangkan kita tu kan, bukannya pengundi-pengundi yang kita biasa jumpa saja. Betul tak? Orang tu adalah ni kawan-kawan kita ni adalah yang nak bantu kita. Tapi pengundi yang 60,000 orang ni, macam mana kita nak jumpa? Dia takkan dapat jumpa punya. Betul. Kita takkan dapat jumpa betul-betul 68,000. Yes. Tapi kita kena susun strategi lah, macam mana kita ada pengiraan kita, macam mana kita nak menang dalam PRN ni, tapi nak jumpa 68,000 tu bukan senang. Tapi so kita daripada pihak kami sendirilah, kita memang susun macam mana, lepas tu dengan kerjasama dengan perpaduan lagi. Kalau di Sementa adalah UMNO lah, UMNO sendiri, kita pun berhubung baik dengan mereka. Kita bincangkan strategi-strategi macam mana kita nak calon ni turun dengan semaksimum yang boleh. So matlamat saya, hari-hari saya akan jumpa seramai yang boleh. Dia memang kalau siapa-siapa dengar, mustahil lah kau akan jumpa seramai tu. Tapi tak apalah, kita cubalah macam mana kita nak jumpa semaksimum yang boleh. Kalau kita rasa macam kita keluar jumpa ala kadar orang, kita tak turun. Kita macam-macam cara ada. Kita boleh pergi walkabout pasar. Kita boleh, sekarang ni musim pun tak, budak-budak sekolah kita boleh jumpa ibu bapa di luar sekolah. Tak ada masalah. Kita bukannya masuk sekolah. So benda-benda tu lah yang kita sendiri kena fikirkan, macam mana kita nak jumpa. Kalau boleh kita turun di kawasan tu sekali ramai ada. Itu bonus untuk kita. Kalau tak ada tak apa. Kita boleh pergi rumah ke rumah. Macam saya belajar daripada kempen-kempen PRN sebelum ni, kita buatlah walkabout rumah ke rumah, kita masuk lorong, kita jalan. Kita muda. So kita insya-Allah diberikan kudrat. Kita tengok kita punya presiden je ataupun Perdana Menteri kita, umur beliau dah berapa tapi beliau mampu. So takkanlah kita yang muda ni kita nak mensia-siakan kudrat yang kita ada. So jumpa sebanyak ramai mana yang boleh, itu adalah cara yang terbaik. Kita maknanya kita ada tempoh berkempen 2 minggu, manfaatkan. Saya ada coach saya sendiri, Sifu saya sendiri, beliau kata jangan sia-siakan masa walaupun sesaat. Maknanya kita kena gunakanlah masa yang ada. So kita ada kawan-kawan juga, kita ada keluarga juga. Kita mengharapkan, kita mohon beliau, mereka jadilah ejen kita. Saya pun turun, mereka pun bantu kita. So insyaAllah benda tu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri saya juga. Ini untuk semualah. So semua kena bersatu padulah. Lagi-lagi dalam organisasi kita di JPRD pun sangat membantu saya. Itulah, itu paling penting YB. So YB rasa okey tak? Okey, sebab saya nampak, sebab Annie yalah nama aku panggil dia Annie kan. Afrisha ni bila dia diumumkan jadi calon tu pun ramai orang yang dah mula sokong. Saya ingat pada hari beliau diumumkan, dah ada fan club. Dah ada orang pakai t-shirt Afrisha kan untuk Sementa. Maksudnya dah ada tim yang sokong. Itu satu berita baik sebenarnya. Tak ada tim susah nak masuk kempen. Saya nak share dengan YB sikit. Semalam pun saya berjumpa dengan betul-betul orang lama di Kampung Sementa. Mereka memang bila Presiden umumkan yang anak jati Sementa adalah calon, mereka rasa lagi berkobar-kobar nak memenangkan benda tu jadi kenyataan lah. Bila saya dengar ucapan mereka malam tadi, kita sebagai anak muda dan macam anak mereka rasa sebab, dan saya rasa macam saya kena lakukan, saya kena make it happen lah. Sebab saya ni bawa suara-suara mereka dan impian mereka. Sebab selama ni tak pernah ada calon daripada anak jati Kampung Sementa. So saya bawa impian mereka. Saya harap impian mereka ni sampai ke dalam Dewan Undangan Negeri, insyaAllah. Okay, terakhir sebelum kita wrap up. Tapi saya tak tanya soalan YB apa-apa lagi. Boleh. Okay. Asal kena tanya juga. Okay, kena tanya juga. Okay, sebab kan saya ni bukannya selalu datang sini dan ini adalah pertama kali kalau kau selalu datang sini, memang aku halau lah suruh pergi kempen. Buat apa kau datang sini? Okay, sebab saya nak memulakan kempen nanti. Alright. Saya nak tanya sikit lah dekat YB. Apa perubahan ketara
YB sebelum ni yang Adam Adli sahaja. Sekarang dah jadi YB Adam Adli. Apa perbezaan yang paling ketara? Saya nak yang paling perbezaannya. Paling ketara, tidur makin kurang. Okey. Maksudnya sehari 4 jam, 5 jam. Masa sangat singkat. Maksudnya kalau dulu kita nak rancang apa-apa tu, orang kata hari ke hari, minggu ke minggu kan, lebih kurang aktiviti kita. Sekarang ni dah hour to hour. Siap-siap kadang-kadang dalam sehari tu minutes to minute. Pukul ni sekian-sekian kena buat apa. Dan saya ingat yang lain, paling lain adalah susah lah benda ni. Dia ada rasa tidak berpuas hati. Sebab bila kita jadi ahli parlimen atau wakil rakyat, malah kalau jadi pegang jawatan di kementerian sendiri kan, kita mesti ada KPI kita. Okey, betul. Kita letakkan KPI untuk kita capai satu-satu target. So pada sekian-sekian ni aku dah kena ada dah capai apa, dah buat apa. So bagi saya benda tu belum. Tak cukup lagi. So ada rasa macam kita sedang menghambat diri kita untuk you have to do more. So rasa-rasa macam ni lah. Rasa-rasa macam kalau dulu free and easy, relax lah, tak ada apa, aku nak fikir apa, buat kerja apa yang kita minat. Saya orang yang macam tu kan dulu kan. Tapi sekarang tak boleh. Kita diikat dengan tanggungjawab. Memanglah jawab macam serius kan, tapi itu je benda yang paling banyak rasa perasaan setiap hari tu. So saya harap benda-benda macam tu jugalah yang akan insyaAllah menang. InsyaAllah. Dan biar kita dihambat dengan perasaan tanggungjawab tu. Maksudnya setiap hari kita tahu kita ada benda tak siap lagi. Benda ada benda kita nak kena buat. Lepas kita dah bantu satu pihak dan kita nak tolong orang lain pula. Betul. Susah agak kalau kita dah puas hati kan. Belum apa-apa kau dah puas hati. Belum apa dah rasa cukup. So macam tu kan. Okey, betul. Faham. Saya faham. Lagi satu, saya nak alang-alang saya dah dekat sini. Sebab saya yakin di anak-anak muda di Don Sementa, ikonnya adalah mana bukanlah. Sebab saya ni jumpa anak muda, so diorang ni kadang ini yang sama dengan Adam Adli tu yang dengan Adam Adli tu kata sama tapi dia ahli parlimen, saya cuma penyelaras. So saya mengharapkan anak-anak muda di Don Sementa tengok podcast ni dan dia nak pula promote kita. Saya nak YB bagi kata semangat untuk diorang keluar mengundi. Okey. Untuk terutama sekali anak-anak muda dekat Don Sementa yang bakal berhadapan dengan pilihan raya negeri, yang pertama korang tak payah susah-susah lagi jabat pos. Sekarang semua automatic voting registration. Buka dalam website SPR tu dah ada dah nama, cari je dekat mana nak mengundi. Yang kedua, yang umur 18 tahun bawah BSPM dah capai umur tu memang dah boleh mengundi sekarang Jadi tak payah nak tunggu umur 21. Jangan nak pergi dekat mak ayah cakap aku tak cukup umur lagi saya tak cukup umur lagi, tak boleh mengundi. Mana ada kau dah habis sekolah kau dah boleh mengundi. So semua golongan-golongan baru ni, anak-anak muda yang selama ni nak tahu apa benda pilihan raya, duk tengok dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, Facebook dan sebagainya. Budak-budak dah tak main Facebook. Nak tengok semua ni, apa yang tengah berlaku. Ni, sekarang ni pilihan raya negeri, keluar mengundi. Dan dalam nak keluar mengundi tu, sebelum you sampai kepada hari pengundian tu, rajin-rajinkan membaca. Rajin-rajinkan buat perbandingan. Cuba faham kenapa kita jadi pengundi. Dan yang paling penting sekali, jangan kita mengundi ataupun dengar ni semata-mata based on sentiment, maksudnya perasaan, emosi yang bukan-bukan kan, main dengan perkauman dan sebagainya. Rugilah jadi anak muda, tapi kita tak gunakan daya upaya, keupayaan kita berfikir dan sebagainya tu untuk buat keputusan-keputusan yang lebih cerdik. Contohnya dan kita tawarkan di Sementa, kita tawarkan orang muda umurnya 25 tahun nak masuk 26, calon paling muda setakat ini dalam pilihan raya negeri kali ini di 6 negeri ni. Jadi inilah suara orang muda. Kalau nak mengundi orang muda di Sementa, undilah calon yang muda juga, iaitu Afrisha Azizi.
yang bakal mewakili Pakatan Harapan di Sementa. Orang ni dah pernah jadi penyaras, dah buat kerja dah pun sebelum ni. Belum ada kuasa, dah selesaikan at least benda-benda yang selama ni tak selesai dekat Sementa tu. Kalau diberi tanggungjawab sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, saya harap itu jadi satu kelebihan kepada orang-orang Sementa, terutama anak-anak muda. Paling tidak pun kalau korang nak main Mobile Legend lagi kerap, undi lah ni. Nak main carrom, undi lah Prisha. Gurau-gurau. Tapi pilih calon yang macam ni. Boleh yang berfikiran jauh, yang dah ada pengalaman, dan yang tahu apa orang di Sementa nak. Itu je lah. Okay, kita bertemu lagi dalam Apa Cerita YB. Saya nak tanya soalan lain tapi dah tak sempat rasanya. Kita bertemu dalam episod yang lain, episod yang ke-6 nanti. Tak tahulah kalau sempat ke tak sempat. Apa-apa sekalipun, saya ucap terima kasih kepada semua yang selama ni menonton Apa Cerita YB. Kalau ada komen-komen yang membina tu, kita akan ambil. Kalau komen-komen yang menghina tu, nanti saya terus punya kerja lah tu. Dia upah saya terus je lah jawab. Apa sekalipun, terima kasih. Ni adalah episod kelima Apa Cerita YB bersama dengan Ernie Afrisha Azizi, calon Dun Sementa Pilihan Raya Negeri Selangor. Kita jumpa lagi di masa hadapan. Bye. Assalamualaikum.